warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memilih kita untuk sama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah, dan Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sedang kita bincangkan, yang masih lagi kita bincangkan hadis ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan pada mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Jadi insya-Allah pada malam ini saya masih ada dalam hadis yang 36, yang hadis yang penuhnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasa Allah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ بَيْتٍ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Hadis riwayat Muslim, baik, dan Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, hadis yang maksudnya barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan, yang membantu dalam orang beriman, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba sebagaimana hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Barang siapa yang amal solehnya sedikit, maka keturunannya tidak boleh mengangkat darjat. Baik, insyaAllah pada malam ini saya akan fokus kepada yang bahagian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya, dengan dia mencari ilmu, jalan dia ke syurga. Apa maksudnya kata-kata Nabi? Nabi kata, kalau seorang tu cari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu jalan dia ke syurga. Penyerahan diri kepada Allah adalah syarat untuk selamat di sisi Allah. Mana kita menyerah diri, kita mengabdikan diri kepada Allah, itu ialah jalan kita nak selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penyerahan diri tidak berlaku dan tidak akan wujud kecuali dengan ilmu. Mana kita menyerah diri kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dia takkan berlaku dengan betul, takkan berlaku dengan sejahtera tanpa ilmu. Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya bentuk penyerahan diri kepada Allah, bentuk pengabdian diri kepada Allah ialah perkara yang berkaitan
berkaitan dengan perkara ibadah yang tak boleh nak direka-reka. Tak boleh. Sekali-kali tidak boleh kita memikirkan ibadah satu benda yang tak boleh kita fikirkan macam mana nak buat. Tak boleh masing-masing orang difikir macam mana cara nak sembah Allah mengikut keselesaan dia. Dia mesti berdasarkan kepada ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Tak ada kita kata nak sembah Allah, kita fikir masing-masing. Ada yang fikir nak buat macam tu, ada yang fikir mungkin yang berbagai cara. Sebab itulah apabila manusia menggunakan akal untuk menyembah apa yang dia nak sembah, maka timbullah bentuk-bentuk penyembahan yang pelik-pelik. Ada yang sembah berhala, ada yang sembah matahari. Dan saya pernah tengok satu dokumentari, satu kaum di negeri China menyembah satu bukit, satu busuk yang ada dalam hutan. Sendiri lah. Sebab dia jalan-jalan dalam hutan tu, dia nampak busuk tu pelik sikit, dia pun sembah benda. Dan itu biasa manusia. Dan manusia akan kagum dengan benda yang pelik-pelik. Jadi sebab itu manusia menggunakan akal. Jadi dia akan sembah benda yang ikut akal dia. Jadi sebab itu dalam Islam, cara nak menyembah Allah hanya dengan cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan itulah nama dia ilmu. Itu nama dia ilmu. Tidak ada jalan untuk mengenali Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Ilmu lah yang menunjukkan jalan yang paling dekat menuju Allah. Oleh itu barang siapa yang mencari ilmu dan tidak menyimpang daripadanya, dia akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Mana bacalah, ilmu itu menjadi yang pertama. Dan firman Allah dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada ilah melainkan Allah. Dan para ulama meletakkan syarat ilmu ni antara perkara yang pertama. Antara Syahid Hasan Al-Banna meletakkan 20 rukun dalam rukun bai'ah untuk anggota Ikhwan Muslimin yang nak berjuang di jalan Allah bersama dengan jemaah Ikhwan Muslimin. Ada 10 rukun. Yang pertama al-faham, rukun faham, rukunnya ilmu lah sebenarnya. Dan dia meletakkan 20 perkara prasyarat untuk seorang yang faham Islam. 20 perkara supaya faham Islam. Dan memang kita kena faham semua. Kalau tak faham secara jelas, maka berlakulah macam-macam perkara yang pelik-pelik. Sebab itulah seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisul Iblis. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, yang bermaksud saya pernah tengok terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Saya belum jumpa lagi terjemahan dalam orang Malaysia terjemah. Kan? Dia bertulis belitan iblis. Talbisul Iblis, belitan iblis. Talbis ini sebenarnya mengelirukan. Iblis mengelirukan manusia. Dia dalam kitab tu dia banyak dia ceritakan bagaimana cara iblis menyesatkan dan mengelirukan manusia. Banyak dia cerita. Dan bab yang paling banyak sekali ialah dia membincangkan bagaimana iblis menyesatkan manusia melalui ibadah. Dan yang paling banyak sekali ialah bagaimana iblis menyesatkan manusia melalui kesufian, tasawuf. Kan memang kesufian kan. Sebenarnya sufi ni, tasawuf ni salah satu cabang daripada ilmu-ilmu Islam. Penting. Mana kita kalau tidak ada ilmu tasawuf, ibadah kita akan jadi ibadah yang kering. Mana kita hanya sekadar ambil berat tentang rukun-rukun saja. Kita angkat Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, kemudian beri salam, ambil. Kan? Kemudian hati kita melayang kan? Yang pentingnya sah semayang. Sah memang sah. Tapi kesan semayang tu kurang. Sebab kita hanya semayang ikut rukuk, ikut syariat yang sah. Ikut syariat, bila cukup rukun 13 tu sah. Tapi kita tak ambil berat pada tasawuf, maka kita tak kisah khusyuk, tak ada khusyuk, tak ada apa, maka semayang kita akan jadi kering. Maknanya kurang memberikan kesan. Saya tak kata tak beri kesan,
kurang memberikan kesan kerana kita sembahyang hanya sekadar zahir saja, tapi hati kita tak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, penting tasawuf itu. Tetapi tasawuf ini perlu dipelajari dan perlu diikuti dengan ilmu. Tanpa ilmu maka di sanalah banyak pintu-pintu syaitan boleh masuk. Sebab itu kalau tanpa syariat yang kuat, kita akan lihat bagaimana syaitan masuk. Kerana apa syaitan masuk di sini? Kerana syaitan tasawuf ini, syariat ini, cara kita buat ibadah kena bersandarkan pada hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis yang sahih sebenarnya sudah cukup untuk kita beramal. Tapi kadang-kadang manusia, syaitan sesatkan manusia, menunjukkan tak apa nak cukup dengan amal-amal yang hadir, dia tambah yang lain. Maka kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana bentuk-bentuk kesesatan dalam ilmu tasawuf ini. Sekarang zaman muda, tuan-tuan semua ada smartphone. Semua ada smartphone kan? Ya tak ada ya? Okey, semua ada internet. Search je, pergi kat Google tu, pergi apa ni, tasawuf sufi. Pergilah, akan tengoklah macam-macam bentuk kesufian. Dan antaranya kita lihat bagaimana bentuk zikir-zikir dalam bentuk menari yang melampau, yang sampai melompat-lompat, sampai di luar daripada apa yang kita tahu daripada sunnah Nabi SAW. Memang hebat, memang kalau tengok, memang kita baca adakah ini sebahagian daripada Islam. Maknanya cara-cara beribadah, berzikir bukan berdasarkan kepada cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan kekeliruan itulah. Dan banyak syaitan boleh masuk melalui pintu-pintu kejahilan. Ibnu Jauzi mengatakan pintu yang paling besar syaitan masuk ialah kejahilan. Melalui kejahilan. Dan bila kejahilan ini, cara orang nak mendekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ikut cara-cara yang tak betul. Sedangkan kita nak beribadah kena cara Rasulullah SAW. Antara saya beri contoh, apa bentuk-bentuk syaitan masuk ialah banyak. Umpamanya sekarang ini kita dengar orang mendapat melakukan ibadah melalui mimpi-mimpi. Yang terkini kalau tuan-tuan dekat WhatsApp, ada seorang perempuan bersembahyang di tepi jalan kat depan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dapat tak dia? Belum. Tak dapat kan? Ini saya forward kan? Betul tak? Betul dah boleh buat? Tak dapat je? Kalau tuan-tuan nak tengok boleh. Ustaz Evan. Ustaz Evan sebab lain tak dapat. So perempuan dengan pakaian terkung. Tak ada yang tengok saja? Tengok perempuan tengok kan? Dengan pakaian terkungnya duduk tepi flower kat depan Dewan Bahasa dan Pustaka tu. Ada polis jaga dia. Polis jaga kan? Ia memang bahaya kalau polis tak jaga, memang kena langgar perempuan. Duduk bersimpuh, sedang pegang Quran. Dia didakwa dia sembahyang macam tu kerana dia bermimpi. Dia bermimpi bertipu dengan benda yang tak baik, dan dia disuruh untuk buat cara begitu. Banyak kat mata-mata tempat. Itu syaitan sebenarnya. Syaitan ni sebenarnya dia goda manusia bukan saja hanya dalam bentuk-bentuk yang jelas benda itu salah. Dan kebanyakan orang-orang baik, syaitan tak masuk ikut cara itu. Syaitan tak masuk, masuk juga, tapi memang syaitan tak makan orang ni. Kalau suruh orang baik-baik, orang sorang-sorang ni suruh pergi minah agak, memang tak pergi. Dia pergi demonstrasi, dia pegang agak tu kan. Syaitan tak tahu, memang syaitan mempelamar jauh dari kita. Dia tahu kan, puak-puak ni aku suruh minah agak, tak pergi minah agak. Puak-puak ni kalau aku suruh bercuti, memang dia pergi. Dia tak pergi cuti kan. Jadi dia masuk ikut pintu-pintu yang semua buat baik. Mimpi, dapat mimpi supaya esok pergi sembahyang atas bumbung. Kan? Aku mimpi. Dia pun ikut mimpi tu. Baik, dalam perkara ini, asal mana ada sebut dalam dia sebut dia rukun tadi. Dia ada sebut salah satu rukun dia. Dia kata mimpi dan gerakan hati tidak boleh menjadi hujah dalam hukum-hukum syariat. Tidak boleh menjadi hujah dalam perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dalam perkara yang bertentangan dengan sunnah. Tapi perkara yang bertentangan dengan sunnah tak apa. Contoh, kita bermimpi suruh kita sembahyang 5 waktu berjemaah bagi orang lelaki. Itu confirm. Memang itu tak boleh, tak bertentangan dengan sunnah.
Maka kita mimpi ada orang besar ni, pengen tak Allah, mungkin hantar malaikat, hantar siapa, beritahu kita supaya kita buat perkara yang baik, tak apa. Ataupun ada orang mimpi supaya membanyakkan baca Al-Quran. Okey, tak apa. Tapi itu pun kena tengok tu banyak baca Al-Quran tu. Jangan ada kata baca ayat ni je. Kalau baca ayat ni, kamu akan jadi kebal. Itu pun bahaya tu. Benda. Ada juga orang begitu, dapat mimpi macam tu. Kalau dapat amalkan ayat ni, kamu boleh membuat sikit-sikit sekian. Kena pula ayat tu separuh-separuh dia pula. Itu pun baik, kita kena nilai. Sebab biasanya sebab kita tak perlukan mimpi sebenarnya. Sebab ibadah ni tak perlukan mimpi. Cukuplah dengan hadis-hadis yang sahih, cukuplah dengan Al-Quran dan hadis, dah cukuplah untuk kita beramal. Tak perlu ada mimpi tambahan. Kerana Islam itu telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dah cukuplah. Allah dah sempurnakan agama ini dan Nabi kata, aku telah tinggal kepada kamu Al-Quran dan kitab tartu fikum amra ini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulullah. Dua perkara itu, bagaimana kamu pegang dengan dua perkara ini, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Cukuplah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tak perlu mimpi. Dan mimpi itulah yang sebenarnya banyak. Ada yang kata mimpi jumpa dengan Rasulullah pesan sekian-sekian. Itu benda-benda yang bahaya. Dan sebab itulah kita kena cukup ilmu. Kesufian ini kena cukup ilmu. Sebab baru ni saya tengok dalam Facebook, ada sahabat saya share bagaimana ada salah satu kelompok sufi yang Tok Syekh dia kata, dah tengok, aku melihat Rasulullah datang ikut bagi belah kanan, dia kata. Aku nampak Rasulullah datang dalam majlis zikir kita ni, Rasulullah datang bersama para malaikat. Jadi anak-anak murid dia pun kagum, percaya. Tok Syekh dia nampak dah Rasulullah datang. Itu benda-benda tu yang sangat-sangat baik sebenarnya. Sebenarnya tuan, kalau kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah yang kita dah tahu ni, yang dah ada sekarang ni, sebenarnya yang secara ilmu yang ada pada kita ini pun dah cukup kalau kita amal betul-betul. Apa antara ini? Sembahyang 5 waktu pada waktu ini. Kita boleh jaga sembahyang 5 waktu pada waktu ini, boleh buat dengan cara yang sempurna ni. Dengan cara berjemaah. Kemudian lepas tu kita tambah dengan zikir-zikir yang maksurat. Zikir-zikir yang maksur, yang ada al-maksurat yang salam badan kubur tu. Kita amal itu pun tak amal lah sebenarnya. Yang al-maksurat yang kubra tu, kalau kita baca dengan kadar yang sederhana, kita akan baca dalam sekitar 20 minit. Yang kubra. Kalau yang sughra tu dalam 5 minit, itu kalau sibuk sangat kan. Rasa 20 minit tu pun tak amal hari-hari, sibuk kan. Saya sendiri pun biasanya akan baca dalam kereta je. Antara daripada rumah Putrajaya tu sempatlah habis yang kubra, sebab tak sempat kan apa pagi, itu pun tak teramal. Kemudian kalau kita rasa ada lebih masa lagi, dan kita akan bincang kalau sempat hadis ni, tak sempat malam ni kita sambung lagi. Zikir yang paling utama sekali ialah Al-Quran Al-Karim. Zikir yang paling utama Al-Quran Al-Karim, yang hadis yang sedang kita bincang, allazi yatadarasuna fi baitin min buyutillah, itu ialah yadrusuna kitab Allah, mana mereka mempelajari kitab Allah. Al-Quran tu kalau kita boleh khatam sekali sebulan, hebat sangat. Kalau kita boleh khatam sekali sebulan, maknanya satu sehari 1 juzuk. Boleh kan? Saya tak boleh tu. Untuk istiqamah kita tak boleh khatam 1 juzuk. Kan? Tak ada, memang tak ada nak buat. Kita amal tu pun sebenarnya dah cukup lah sebenarnya. Dah cukup lah. Sebab apa? Kita ada tanggungjawab lain yang juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu pergi kerja. Ini yang saya kontak kita lah orang kerja kan. Bekerja itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pensyarah macam Dr. Ramli itu mengajar. Maknanya mengajar itu satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ada tanggungjawab dengan keluarga. Petang-petang kita kena pergi. Kalau kena pergi buat ibadah kan, mana kena ada masa kita nak exercise, itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak itu pun yang sedia ada, yang dah cukup, yang dah hak yang simple, yang dikatakan simple itu pun dah tak terbuat dah. Dah tak terbuat dah kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita nak tambah-tambah lagi, kita kena pastikan betul benda itu memang betul-betul jelas daripada Rasulullah SAW. Dan tak boleh kita hanya sekadar ikut-ikut sahaja. Sekadar ikut-ikut kita bimbang, kita akan tergelincir. Kerana si pintu-pintu untuk menggelincirkan orang yang baik ni daripada
sunnah yang betul ni sebenarnya sangat mudah. Sebab itulah antaranya Ibnu Jauzi sebut dalam Talbisul Iblis, antara bentuk manusia, syaitan menyesatkan manusia ini umpamanya dalam wuduk. Dalam wuduk dia merasakan tak rata. Dah basuh muka tu, kemudian dah basuh tangan, tadi tak kena, tak rata lah. Balik sapu muka, basuh muka balik. Dah basuh tangan sampai lagi, tangan tadi tak celah-celah ni tak habis ke? Itu tersesat tu sebenarnya. Satu buat mandi wajib buat lagi. Lagi dah pula kan. Dah basuh tadi pusat tak basuh. Balik basuh lagi air kan. Memang bahaya buat was-was ni. Was-was ni tu kita kena ada ilmu bagaimana nak menangani was-was. Sebab saya pernah jumpa dengan beberapa orang yang berada tahap was-was yang kritikal. Sangat kritikal. Sampai dia fikirkan yang halaman rumah dia tu dimasuki oleh anjing. Sampai dia tak berani nak pijak. Dia kata, anjing masuk ni, anjing ada kau tak masuk dalam rumah dia kata. Tak masuk dalam rumah. Sudah memang fikir batu dia kata kan. Dia fikir. Dan saya pernah jumpa, tapi alhamdulillah dah kira kawan saya masa sekolah tu, dia kata dia tak pernah rasa sempurna mandi wajib. Mandi yang tak sah, mandi tak sah. Dah dia kata dia tericul dalam kolah. Dia dalam kolah di kolej Islam tu apa boleh pagi. Ada seorang tu, dia dah okey dah sekarang saya jumpa dia dah okey dah. Smart orang. Masa dulu memang serabut dah kan. Sebab was-was dia tu jadi macam serabut dalam dia semayang tu untuk masuk dah kan. Dia pernah cerita dengan saya, dia rekod dia sejam 45 minit. Angkat takbir saja. Dia semayang. Dia masa dia ikut Islam tu, jemaah yang pertama diikut terlepas. Sebab angkat tangan Allah tak jadi kan. Saya kan. Habis imam bagi salam tak dapat lagi. Itu baru semayang. Sebab habis semayang dia dah scan dah berjam lah. Sebab semayang tak boleh. Ikut ada pula jemaah yang kedua, dia sekolah kan. Dalam masjid ada jemaah yang kedua. Ikut jemaah yang kedua, tak dapat juga. Dah semayang seorang. Itu memang kritikal. Was-was. Syaitan memang suka masuk bab-bab itu. Jadi sebab itulah penting sangat ilmu dalam ibadah. Penting sangat ilmu dalam ibadah supaya kita pastikan apa yang kita buat itu berdasarkan kepada cara yang betul. Di Islam ni mudah sebenarnya. Bukan memudah-mudahkan. Islam tu mudah. Kalau dia payah tu tak pernah kena. Sebab tu orang kata orang alim tak payah semayang. Betul orang alim tak susah semayang. Yang payah nak semayang ni orang tadi yang payah nak angkat takbir pun payah. Orang alim sebenarnya Allahu Akbar. Senang mana tak payah tu maknanya tak susah. Bukan tak perlu semayang. Maknanya orang alim mudah semayang. Saya pernah semayang Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili ialah pengarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ada 8 jilid kitab besar kitab fiqh. Mana antara faqih yang masih hidup lagi. Dia pernah datang ke UN, dia semayang di UN. Saya kata semayang makan saya nak tengok macam mana dia semayang. Yang kata orang ni tak payah semayang. Orang ni tak payah semayang macam mana. Nak tengok macam mana pengarang kitab yang fiqh yang hebat ni, macam mana dia semayang. Rupanya betul lah, orang ni memang tak payah semayang. Mudah. Dia semayang mudah, kita yang payah semayang. Dia semayang simple je kan. Sama dengan seorang guru saya, Dr. Faruq Hamadan. Dia datang ke Malaysia dan kami bukan bekas student dia jumpa di Masjid Syakirin di Kuala Lumpur. Itu juga kan. Mana sangat-sangat simple. Mudah kan, mana mudah lagi. Orang Malaysia kita tak sah juga kan. Mana tak cuba tak besar, tapi dia sangat mudah kan. Mana sebenarnya bukan kita nak memudahkan, bukan nak mudah-mudahkan. Maknanya dia dapat bab furuk, bab ni kita jangan besar-besarkan sangat. Maksudnya contoh bab niat. Kita Melayu ni biasa suka menyusahkan kan. Sebab niat ni sebenarnya lintasan hati. Niat itu rukun yang paling mudah sekali. Kan dia adalah lintasan hati. Kita lintas hati kita niat kan. Tapi apa kita jadikan niat itu menyusun kata-kata dalam hati, itu payah tu.
Daripada lintasan hati, kita jadikan satu menyusun kata-kata dalam hati. Supaya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, mengikut imam fardu rakaat. Kena jamak besar lagi masalahnya kan. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kasar. Kalau yang terakhir dijamakkan dengan asar. Mengikut imam lah tu. Kan Allah tak tunai kan Allah tak. Kata yang pandang Allah nampak kan. Itu dia nampak tertunjuk Allah. Payah. Nanti dia jadi apa ni? Payah ni. Niat tu lintas hati. Kita lintas hati, lintas kita nak. Kan, macam kita niat nak pergi pasar beli ikan, beli sayur, beli daging, beli apa balik, beli harakah kan. So, macam mana kita nak beli kan? Tak perlu kita niat aku kan nak beli ikan, sayur, apa ni, daging kan. Harakah saja. Jadi banyak. Kita lihat tu itulah niat kita kan. Baik. Itu contoh lah. Contoh antara benda yang kita ilmu tu, tanpa ilmu tu kita agak menyusah. Selalu yang saya sebut itulah macam kita buat sembelihan. Sembelihan kita orang Melayu pegang hadis yang zibah wahidah. Nabi sebut zibah wahidah tu sekali sembelihan tu kita faham tak boleh terangkat pisau. Ya, pada terangkat pisau. Jadi ramailah dengan kita yang tak berani nak sembelih sebab takut terangkat parang. Sedangkan maksud terangkat parang tu ialah maksud sekali sembelihan itu ialah sembelihan dalam satu majlis. Maknanya kita sembelih sekali kan. Kalau pisahnya tu kita ambil. Kita ambil sambung sembelih. Kalau lembu tu monta terlepas tak apalah, sambung lagi sembelih tu tak apa. Itu maknanya satu majlis. Yang dikatakan tak satu majlis itu ialah kita sembelih separuh, minum teh tarik dulu, sambung separuh lagi. Itu yang tak boleh. Sekali sembelihan sekali kan. Itu maksud sekali sembelihan. Bukan maknanya sampai tak ada nak terangkat. Itu ada buat yang salah yang ramai elok tengok tu. Terangkat tak? Itu masalah tu. Sama dengan akad nikah. Kan? Ayah kan. Ada sebagai imam kan. Kena sebut nikah tu tak boleh kena hal kan. Aku terima nikah. Selampah lah tu. Ya. Lepas hijau lah tu kan. Jadi banyak ada syarat tambahan. Tak payah. Cukup lah. Aku terima nikah. Pun dah cukup lah. Komit tu nikah. Dah cukup lah. Ini dengan aku terima nikahnya. Simpulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Betul. Buat tunjuk dia kena betul. Satu nampak tu. Itu yang berpuluh-puluh. Orang yang nak agak dekat jadi payah kan. Kita menyusah kan. Sama buat haji kan. Buat haji hendaklah bahu kiri menghadap Kaabah. Bahu kiri menghadap Kaabah. Kita pun jagalah sungguh-sungguh sampai tak boleh nak beralih langsung bahu tu. Jadi macam robot berjalan kan. Tu kalau kau sentuh tu balik marah kan. Dah satu persengan dah batal lah. Marah. Sebenarnya ini maksud dengan bahu kiri menghadap Kaabah itu ialah maksud dia jangan bahu kanan menghadap Kaabah. Supaya pusingan itu menjadi pusingan begitu. Kalau bahu kanan dia jadi pusingan macam ni. Ataupun jangan dada menghadap Kaabah. Jalan bumi. Tapi jalan ke depan. Itu maksud dia. Bukan sampai tak boleh nak. Jangan kita jalan menghadap Kaabah kan. Jalan bumi. Tak boleh lah. Ataupun belakangkan Kaabah. Tak boleh kan. Ataupun bahu kanan menghadap Kaabah. Kita pusing terbalik. Tak boleh. Yang penting pusing macam ni. Itu maksud dia. Bukan sampai tak boleh nak adil langsung kan. Itu contoh-contoh bentuk yang menyusahkan. Itu belum lagi masuk tak sah sembahyang tak ada kopiah. Sembahyang tak ada kopiah. Jadi masalah kan. Saya pun kena jaga ra'i kat orang TV. Kadang-kadang tu balik daripada kat luar nak pergi sembahyang kat surau tu surau nak kopiah je. Takut. Sebenarnya tak kopiah pun tak apa kan. Ada masalah. Tak perempuan ke bukan tekuk. Tak ada kelekong tak boleh. Tapi tak faham macam tu kan. Malah orang cuma surau ni tak faham itu. Sebenarnya pakaian kita dah pakai itu dah aurat lah sebenarnya. Kalau pakaian kita tak boleh buat sembahyang, kita masih tak sempurna pakaian kita tu. Pakaian perempuan kata kalau tak boleh bawa sembahyang, maka tak sempurna lagi kita meletak aurat. Tak betul lagi, betulkan pakaian yang kita pakai hari-hari tu. Kalau kita tak berani lagi nak buat pakaian yang kita pakai hari-hari tu nak buat sembahyang, bermakna ada benda tak kena lagi pakaian kita. Kan?
Perempuan sepatutnya memakai pakaian yang dia boleh pakai sembahyang. Kerana pakaian pun tak aurat. Tak kira lah baju kurung ke maxi ke apa, jubah ke, pakailah baju tu untuk sembahyang, tak ada masalah. Baju warna kuning ke, warna merah ke, kelabu ke, hitam ke, tak ada masalah. Tak mesti pakai telekong. Kita je orang pakai kita kan. Itu maknanya ada benda-benda yang kita bukan nak mudah-mudahkan. Kerana kita banyak bila kita menyusahkan benda tu, orang payah nak, ada orang payah nak masuk Islam. Macam nak orang masuk Malaysia ni, masuk Islam kena tukar nama. Seolah-olah masuk bangsa Melayu pula. Jadi kena tukar nama, kena jadi Melayu, kena cakap Melayu, dia payah. Sedangkan Sayyidina Umar tak tukar nama pun masuk Islam. Umar lah kan, Umar Khattab, Umar dia tak tukar nama Melayu pun. Jadi kita yang banyak menyusahkan. Di situ yang pentingnya ilmu. Mana dengan ilmu kita sebenarnya akan membawa jalan kita ke syurga. Saya catat orang ni banyak macam ni. Baik. Jadi ilmu itu penting. Dan ilmu yang pada asas sekali ada dua ilmu, iaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain ni ialah ilmu yang berkaitan dengan cara beribadah yang berkaitan dengan individu. Dan dia tak banyak sebenarnya, tak banyak ilmu tentang cara sembahyang secara individu kita ni, melepas cara ni, mana cara kita menunaikan puasa, menunaikan haji, kemudian zakat dan sebagainya. Dan di sana ada ilmu fardhu kifayah, yang mana ilmu cuma saya nak betulkan takrif fardhu kifayah yang biasa kita dengar. Kadang kita dengar takrif fardhu kifayah ialah perkara yang diwajibkan kepada sebahagian orang Islam. Perkara yang diwajibkan kepada sebahagian orang Islam, itu fardhu kifayah. Itu tak betul. Tak betul tu. Bukan tak tepat. Yang tepatnya ialah perkara fardhu kifayah ialah perkara yang diwajibkan kepada umat Islam. Semua orang diwajibkan. Semua kita diwajibkan. Tetapi sekiranya sebahagian umat Islam telah pun melaksanakan perkara itu, maka terlepaslah pada orang lain. Pada orang lain. Ini beza tu. Beza. Yang pertama tadi diwajibkan kepada sebahagian. Contoh sembahyang jenazah. Maka orang yang bukan ahli surau ni tak kisah. Orang surau mesti dapat dah, gitu kan. Dah selesai lah tu. Itu wajib untuk orang surau. Aku tak kisah, aku tak banyak pun. Tak. Maknanya kita kena ada kesedaran fardhu kifayah ini semua orang kena buat sebenarnya. Sepatutnya kita semua orang kena buat, semua ditaklif pada semua orang. Tapi bila sebahagian melaksanakan, telah lepas pada orang lain. Manakala ada kesedaran itu, kita lebih kita nak melakukan perkara itu. Baik, dalam konteks ilmu fardhu kifayah ni ialah mendalami, antara ini mendalami ilmu agama. Tadi fardhu ain tak perlu mendalami, tapi perlu ada di kalangan umat Islam yang orang-orang yang mendalami ilmu agama. Mana kita kena usahakan, kena ada projek. Sekiranya tidak ada di kalangan orang kita yang mendalami ilmu agama, kita kena adakan, pastikan ada. Dan mungkin kita dah bincang dalam konteks yang lebih kecil. Kata masyarakat, contoh Taman Damai Impian ni, tak ada orang yang kita nak rujuk pada agama. Tak ada dekat ni. Contoh. Sedangkan ada contoh. Maka kita fikirlah jugalah kalau ada anak-anak kita yang belajar, dia cari usahalah anak-anak siapa yang boleh kita ada usahakan supaya dia belajar di balik esok. Mudah-mudahan dia duduk sini boleh jadi rujukan kita. Itu contoh. Dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah umat Islam, itu memang menjadi kewajipan umat Islam. Sebagaimana tak ada umat Islam yang boleh yang mendalami ilmu itu, kita pernah berusaha dia. Contoh ilmu kedoktoran. Kalau lebih spesifik lagi, ilmu tentang kepakaran sakit puan. Sakit puan yang mana di sudut asalnya sepatutnya orang perempuan dia perlu pergi kepada doktor-doktor yang sejenis dengan dia. Tapi kalau tak ada orang Islam, maka menjadi tanggungjawab kepada orang Islam mengusahakan ada orang Islam yang menjadi pakar ONG ni, pakar sakit puan ni. Tapi alhamdulillah sekarang dah ramai dah. Dah ramai. Tapi adakah telah memenuhi tuntutan masyarakat ataupun belum? Wallahu a'lam. Mungkin ada orang sini yang lebih tahu. Begitu juga di sudut kepakaran sudut engineeringnya,
di sudut arkiteknya dan apa saja. Mana kita perlu ada umat Islam yang mempelajari benda-benda itu, dan sehingga umat Islam tidak bergantung kepada orang bukan Islam dalam perkara-perkara yang sedemikian. Selagi mana kita bergantung kepada orang bukan Islam dan perkara-perkara yang demikian, belum lepas lagi tanggungjawab kita sebenarnya. Dan memang sekarang ni pun dalam banyak aspek kita masih lagi banyak bergantung kepada orang bukan Islam. Mana menjadi kewajipan kita kepada umat Islam untuk membina kekuatan umat Islam. Contoh yang paling hampir yang berlaku baru ni ialah peristiwa kehilangan pesawat MS-370. MS-370. Kepakaran mana kita ambil untuk mencari kepada kebang? Kepakaran mana? Adakah negara-negara Islam yang kita ambil? Dan kebanyakan dan semua sekali kita ambil kepakaran daripada negara-negara bukan Islam. Umat Islam tak mampu lagi untuk membuat perkara-perkara yang sedemikian. Mana itu kewajipan kita. Kita tak selesai lagi sebenarnya. Belum lagi lagi pakar-pakar di kalangan umat Islam yang boleh menyelesaikan masalah umat Islam. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Jadi sebab itulah proses menuntut ilmu ini satu proses yang sangat penting. Mana kita kena galakkan anak-anak kita belajar sedini mungkin dan membina kepakaran di bidang masing-masing. Dan bukan hanya sekadar bidang agama saja. Bidang agama itu juga kena ada di kalangan kita yang di bidang kedoktoran, yang pakar semua dan sampai sepakar-pakar ni. Ada seorang yang paling hebat di bidang kedoktoran, yang paling hebat di sudut engineering, yang paling hebat di sudut apa saja bidang. Sepatutnya umat Islam kena begitu sehinggalah nanti umat Islam tu akhirnya nanti kita akan memimpin dunia ini, kerana dengan ilmu saja kita mampu untuk memimpin dunia ini. Dan hari ini kita masih banyak lagi bergantung kepada orang bukan Islam. Baik, itu yang disebut ilmu fardhu kifayah. Kalau kita nak bincang perkara itu agak panjang, dan kesedaran itu perlu ada pada kita, dan kita masih jauh lagi sebenarnya dalam sampai tahap penguasaan ilmu. Disebut ilmu angkasa pun kita masih jauh lagi. Dan kita masih lagi umat Islam sebagai, kalau setakat ini, sebagai penumpang kepada, kalau ini pun yang paling hebat Syekh Dr. Syekh Muzaffar. Itu pun sebenarnya kita numpang apa dia? Tumpang roket lah dia sebenarnya. Menumpang itu puas nak dapatkan. Teknologi itu jauh kita nampak. Yang teknologi angkasa itu sangat jauh lagi. Kita hanya baru menumpang dan bawa lah bahan sikit juga jika dia dah tu kan. Apa bawa tu kau ya? Tanya apa yang kita bawa jika dia dah kan. Jadi bukan kita nak sampai tahap kita nak orang tumpang kita, dan kita bawa tumpang orang. Baik. Yang seterusnya, ilmu sebagai cahaya dan ulama sebagai menara. Ini satu perkara yang penting, bahawa ilmu itu sebenarnya ialah cahaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim." Terdatang kepada kamu cahaya, itu Rasulullah SAW, dan kitab yang jelas yang membawa hidayah dengannya, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang mengikutinya di jalan yang sejahtera, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan. Baik, para ulama ini dikatakan mereka adalah panji kebenaran dan menara petunjuk yang dijadikan panduan oleh umat dalam menempuh kehidupan. Mereka juga dijadikan ikutan dan pembimbing ketika umat menderita dan bergolak. Mereka membuka jalan kebahagiaan dan keuntungan. Mereka menampakkan kepada umat pengertian, kemuliaan dan kehormatan. Ini cerita para ulama yang Nabi SAW ialah pembawa ilmu, dan Nabi SAW yang tidak mewariskan, Nabi, para Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan ialah ilmu. Dan ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sebab itulah kita kena menghargai ulama, dan kita kena menghormati ulama, dan jangan sewenang-wenangnya kita
memperlekehkan ulama. Kadang-kadang ada satu kecenderungan orang-orang yang muda yang agak bersemangat. Kadang-kadang baru belajar sikit-sikit dah cuba nak mempertikaikan ulama-ulama. Contoh, saya beri contoh, ada orang mempertikaikan, memperlekehkan Imam Ghazali. Dia kata Imam Ghazali kata Ihya Ulumuddin tu banyak hadis-hadis dhaif. Maka terus tak terima Imam Ghazali. Terus tak terima. Baik. Sebenarnya saya sendirilah, saya sendiri. Kitab Imam Ghazali nak baca pun bukan nak baca, nak selak pun tak habis lagi. Belum baca lagi, selak satu tak terbuat lagi. Nak baca lagi dah tak terbaca lagi. Kalau baca nak faham pun jauh lagi. Jadi kalau baca tu mungkin satu muka tu 100% boleh faham 80% tu hebat sangat sebenarnya. Orang Melayu yang belajar bahasa Arab, dia boleh faham satu muka daripada kitab ulama-ulama besar ni 80-90% satu kata tanpa sebarang. Maknanya kekaburan memang hebat. Nak faham satu dengan bahasa-bahasa lama tu. Baik, itu nilai atau taraf kedudukan kita dengan para ulama. Mereka mengarang kita. Mereka mengarang. Kita nak baca pun tak ada. Baik. Dan bukan bermaksud kita tak asuk. Kita tak nak asuk. Dan memang tak nafikan kita Ihya Ulumuddin ada hadis-hadis yang dhaif, tak nafikan. Dan sebab itulah ada ulama besar Al-Iraqi mentakhrijkan, mengeluarkan hadis-hadis yang dhaif tu. Ini kata hadis dhaif, ini hadis maudhu' diceritakan. Baik, ulama yang besar yang mentakhrijkan hadis tu, dia tak tolak Ihya Ulumuddin. Dia tak tolak, dia mentakhrijkan, mengeluarkan hadis-hadis tu, membezakan mana yang sahih, mana yang tak sahih. Jadi siapa kita baru belajar 3-4 tahun dalam bidang agama nak tolak Imam Ghazali? Sebab itulah kita kena warak dalam masalah ilmu. Dan ulama memberikan kaedah ar-rijal ber-rijal, lelaki dengan lelaki. Maknanya kalau nak menolak hujah ulama, kita kena lawan dengan hujah-hujah yang lain. Sebab itulah bila ada aliran yang kata kita tak perlu berpegang dengan mazhab, tak boleh ikut mazhab Syafi'i, tak boleh ikut mazhab Maliki, tak boleh mana tak boleh, kita rujuk direct Al-Quran dan Sunnah. Itu pun bahaya sebenarnya. Bahaya sebab pada ulama Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, mereka juga berijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan mereka fikir-fikir sendiri. Mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sebagai orang awam yang tak mampu berijtihad, maka kita ikut dah ijtihad imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik. Khususnya kita di Malaysia ni, kita ikut mazhab Syafi'i. Kita ikut. Cumanya tak boleh taksub. Kita tak boleh taksub. Kerana Imam Syafi'i sendiri pun tak suruh, tidak benar kan kita taksub dengan pendapat dia. Imam Syafi'i kata, kalaulah pendapat itu bertentangan dengan hadis yang sahih, maka itu juga hadis yang sahih. Mana Imam Syafi'i pun tak taksub dengan pendapat dia. Mana kita tak perlu taksub. Cuma kita sebagai orang yang tidak mampu berijtihad, kita ikut satu mazhab. Dan sekiranya di sana ada beberapa pendapat yang lebih sahih berdasarkan kepada pandangan orang-orang yang boleh kita percaya, maka kita ikut pendapat yang lebih baik. Baik, perbincangan agak panjang juga kalau kita dah sambung, tapi cukuplah sekadar itu pada malam ini sebagai kesimpulan bahawa kita seharusnya tidak berhenti daripada menuntut ilmu. Maknanya apabila kita rasakan kita telah sempurna ilmu dan terasa cukup ilmu tu, maknanya disitulah menunjukkan kejahilan. Itulah menunjukkan kejahilan. Dan apa yang penting ialah sentiasa kita cuba banyak cara-cara kita menuntut ilmu. Dan apa yang penting ialah kita berdisiplin. Dan satu je yang saya pesan diri saya dan tuan-tuan juga, kita kena kritis sikit. Dalam kita orang yang bandar-bandar ini, bolehlah kritis, maknanya jangan kita bulat-bulat kita terima. Dan kita meletakkan orang berilmu tu hanya pada jangkutnya. Tengok ni jangkut panjang ni, percaya dia kan. Atau
pada serpan yang besar. Serpan besar ni pandai bercakap, pandai berujar, mesti betul dia tak? Mesti ya. Sebab ilmu satu perkara yang lain. Tapi kita jangan tolak mentah-mentah pula. Maknanya kita kena tengok ada cakap ni macam ni, betul ke tak betul. Kerana ada sebagian orang yang kelihatan alim. Sebab masalah kita di Malaysia ni ialah kita meletakkan orang yang popular tu sebagai orang alim. Yang popular masuk tinggi selalu tu, ini mesti betul kan. Bukan saya kata tak betul tak, bukan saya kata mereka tak betul. Maknanya yang popular ini alim ulama, ini ulama. Itu yang tidak disebut ulama. Sedangkan untuk syarat ulama itu masih banyak. Kadang-kadang mereka di bidang tertentu. Contoh ada yang popular itu di bidang Al-Quran, tapi dia bercakap dalam bab fiqh, dia tak alim dalam bab fiqh sebenarnya. Sebab tu bagi saya lah setakat ini, bagi saya kepakaran yang di Malaysia ni, kepakaran yang betul ada setakat ini ialah di universiti. Di bidang tersebut, di bidang tertentu. Mana siapa nak rujuk bab fiqh, maka rujuklah kepada pensyarah-pensyarah, doktor-doktor, profesor yang berada di jabatan syariah di mana-mana universiti. Mana di situ syariah dalam Al-Quran ada jabatan Al-Quran. Dalam pendidikan ada fakulti pendidikan. Mana kita rujuk di tempat itu. Itu adalah kepakaran yang bagi saya lah yang ada, walaupun tak 100%, tapi itu yang setakat ni yang paling diyakini kerana mereka mendalami ilmu itu berdasarkan kepada disiplin ilmu itu. Disiplin ilmu. Maknanya kalau orang di bidang syariah, di jabatan syariah itu mereka mempelajari ilmu itu di bidang kena pula dia kata dia memang kepakaran di bidang muamalah. Memang dia mengikut disiplin ilmu muamalah. Itu yang terbaiklah. Dia terbaik kalau kita nak merujuk satu ilmu. Satu yang Allah kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar dalam bidang itu sekiranya kamu tak tahu. Tanya bidang pakar. Sebab kita sepatutnya kita tanya orang yang pakar dalam bidang itu. Tapi kalau setiap seorang tu dia boleh tahu semua bidang, agak pelik sikit lah. Agak pelik. Maknanya di zaman kita ni sebenarnya jarang seorang tu boleh mendalami semua bidang. Maknanya mungkin sekadar umum boleh, tapi dalam apabila menghalus itu benda tu, kita kena tanya orang yang berada di bidang yang tertentu supaya kita dapat jawapan yang lebih tepat. Kerana kita di Malaysia tu kadang-kadang satu perkara itu dibincang oleh bukan ahli. Dibincang contoh bab hudud, contoh bab hudud kan. Dia menjadi pembincangan dengan ahli politik. Dan ahli politik ni berbagai latar belakang. Kalau tak ada latar belakang syariah pun, lebih banyak kepada kepentingan politik. Kita nak tahu bab hudud, tanyalah orang-orang yang pakar syariah di bidang fiqh jenayah ni. Minta dia jawab cerita bab. Kita tahu lah dia bagaimana sebenarnya hudud ni dalam Islam. Tapi kita banyak membincangkan benda tu. Contoh dalam bab dalam bab MH3030 gitu juga. Yang bukan pakar penerbangan pun dah cerita juga kan. Jadi betul-betul teori lah lakukan. Yang pakar-pakar tu lain cakap pula. Yang pakar penerbangan tu tak ramai. Itu yang sebenarnya yang sepatutnya dijadikan rujukan. Wallahualam. Cuma masalah saya pun tidak ada pakar-pakar tertentu. Kita dah ngajak-ngajak sikit tu kan boleh baca. Baik, Allah alam segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengenai saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.